Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim, masih lagi pada surah Fussilat, dan kita punya perbahasan bahagian yang kelima, bahagian yang keenam daripada surah Fussilat, iaitu ayat yang ke-25 sampailah ayat yang ke-29. Okay. Kalau kita tengok dalam mushaf, ayat 25 berada pada muka surat 479 dalam Al-Quran, iaitu ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Okay, jadi itu ayat yang ke-25 daripada surah Fussilat. Ayat 25 sampailah ayat yang ke-29, itu bahagian ke-6 bagi surah Fussilat ni. Pada bahagian ke-6, iaitu ayat 25 sampai 29 ni, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana manusia bila mana dia jauh berpaling daripada wahyu Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala akan kekalkan orang tu dalam kesesatan, dan Allah Ta'ala akan pekatkan lagi dia punya kesesatan tu, iaitu dengan Allah Ta'ala lekatkan kepada orang yang menyeleweng ini adanya qarin ataupun teman rapat, yang mana qarin itu boleh jadi daripada jenis jin, iaitu tak dapat dilihat dengan mata tapi sentiasa membisikkan bisikan-bisikan jahat. Yang kedua ialah qarin jenis manusia, iaitu kawan-kawan rapat yang juga membawa perkara yang sama, iaitu memberi bisikan-bisikan jahat. Okay. Ayat yang ke-25, Allah Ta'ala sebut wa qayyadna lahum qurana, kami hadiahkan kepada mereka teman-teman rapat. Wa qayyadna lahum qurana maksudnya ialah kami hadiahkan kepada mereka, lahum itu kepada mereka, qurana maksudnya teman rapat. Qurana mai pada perkataan qarin. Dari segi bahasa Arab, qarana bermaksud sesuatu yang melekat bersama. Maknanya kawan yang rapat sungguh. Bukan kawan yang biasa-biasa, bukan kawan waktu makan, minum, waktu menyembang kedai kopi je ni, tapi semua keadaan dia akan duduk dekat sekali. Okay. Dalam syarah, kalau kita tengok, dia sebut sini, oleh kerana mereka telah ada fahaman syirik, sebab dapat kawan ni ialah kerana ada kesyirikan, maka mereka telah dihadiahkan oleh Allah dengan qurana. Qurana itu kata jamak bagi qarin. Qurana banyak kawan, qarin satu kawan. Perkataan qarin bermaksud lekat bersama, iaitu akan ada makhluk yang akan lekat bersama kita daripada kalangan jin syaitan. Setiap manusia ada seekor qarin, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada qarin. Cuma qarin baginda telah diislamkan. Ada khilaf di kalangan para ulama, sebab jawapan Nabi bila mana Nabi ditanya oleh para sahabat, bila mana Nabi kata setiap daripada kita ni ada qarin,
Maka sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu pun ada qarin? Nabi pun kata, ya, aku pun ada qarin, walakin qad aslamu, akan tetapi qarin itu telah diislamkan. Dari segi bahasa memang kita akan terjemah telah diislamkan, tapi ada sebahagian para ulama kata aslamu itu dengan maksud bukan diislamkan, tapi disejahterakan. Qarin tu dia tak boleh menguasai lagi Nabi untuk bawa kepada keburukan atau kejahatan. Maknanya qarin jahat tu dah jadi lemah. Qarin khusus pada Nabi SAW. Okay. Dalam syarahan, kalau tengok dalam tafsir Azhar yang ditulis oleh Profesor Hamkar, dia lebih nak mengatakan qarin ini ialah daripada bangsa jin, bukan manusia. Kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata syaitan itu mengenali kita, tahu apa kegemaran kita, perangai kita dan sebagainya. Maknanya qarin dengan maksud syaitan daripada bangsa jin ini ialah yang tahu semua benda kita buat. Ini kerana mereka sangat rapat bersama dengan kita sepanjang masa. Oleh itu mereka tahu apakah yang boleh menjatuhkan kita, apakah yang boleh menyelewengkan kita. Mereka akan menyuruh kita melakukan dosa, dan mereka tahu bagaimana untuk memujuk kita untuk melakukan dosa. Maknanya qarin ini akan sentiasa lekat, dan dia memang tahu kelemahan kita di mana. Ataupun maksud yang boleh digunakan juga qarin itu dengan maksud tabiat. Ini yang disebut oleh Profesor Hamka. Dia kata tabiat satu orang itu berubah menjadi kepada seorang pendosa, dan dia selesa dengan keadaan berbuat dosa dan tidak selesa jika tidak melakukan dosa. Itu pun dengan maksud qarin. Tak ada syaitan, tapi dia tu dah berubah menjadi nafsu kesyaitanan dia tu. Dia tu sendiri, dia nak buat dosa. Dia macam ketagih kepada dosa, dan dia tak boleh duduk tenang kalau sehari dia lalui tanpa buat apa-apa dosa. Oleh itu, maksud teman-teman rapat itu boleh sahaja disebut daripada kalangan manusia, ataupun jin daripada bangsa syaitan daripada bangsa jin, atau juga tabiat yang sudah berubah menjadi seperti syaitan. Jadi Hamka dia bawa 3. Satu, jin, syaitan bangsa jin. Yang kedua, manusia yang berperangai seperti syaitan, yang berkawan rapat dengan kita, yang sentiasa memberi keputusan dalam kehidupan kita. Yang ketiga ialah tabiat berubah menjadi tabiat kesyaitanan. Kemudian pada ayat yang sama, Tuhan kata antara kemahiran qarin itu apa dia buat? Fazayyanu lahum. Fazayyanu lahum maksudnya mereka itu akan menghiasi kamu. Dia akan hias kepada kamu. Apa yang dia akan hias? Teman-teman rapat daripada jin atau manusia itu akan membisikkan kepada kawannya supaya ia memandang indah perbuatan kufur dan jahat mereka. Mereka merasa molek apa yang mereka buat itu, walaupun perkara itu adalah perkara salah, tapi kerana kawan mengatakan tidak mengapa, boleh dilakukan. Oleh kerana itu mereka tidak merasa salah pun melakukan perbuatan yang salah itu. Okay. Jadi ini yang disebutkan dalam syarah tu. Dia kata bahawasanya tugas qarin itu ialah tazyin. Tazyin ni solek, make up. Bagi amalan tak betul tu jadi betul. Bagi benda salah tu jadi tak salah. Ideologi, cara fikir yang salah tentang Tuhan tiba-tiba diubah, disolek, di make up jadi betul. Jadi macam logik pula, walaupun benda tu tak logik. Okay. Saya cuba kutip daripada syarahan-syarahan lain. Antara yang disebut sini, dia kata ini juga termasuklah dengan terlibatnya seseorang itu dalam amalan-amalan bid'ah. Contohnya, wirid-wirid daripada tarekat tertentu yang salah, kerana ia adalah wirid rekaan dan bukan datang daripada dalil yang sahih. Atau ajaran dari guru-guru yang tidak mengamalkan sunnah, tapi mereka sangka betul dan nampak cantik perbuatan mereka itu. Ini antara bentuk bisikan indirect, tidak secara langsung. Dia ada 2 jenis bisikan. Satu, bisikan yang memang suruh buat jahat secara nyata. Yang itu kita sebut sebagai mungkar. Yang itu clear. Suruh minum arak, suruh tipu orang, suruh curi duit orang. Yang ni clear. Yang kedua ialah indirect. Indirect ni tak secara langsung. Suruh buat satu amalan menyerupai amalan agama, tapi tak ada asas. Tak ada asas. Ini bukan kita bahas tentang qaul dalam fiqh.
Bukan yang tu. Maknanya benda-benda yang memang direka baru dan tak dibincang oleh ulama-ulama mana-mana pun. Tapi orang tu nampak benda tu elok, masyarakat tu nampak benda tu elok. Ini yang nak dibahaskan dalam ayat ni, iaitu tugas qarin dia tazyin. Tugas teman rapat ini dia mempercantikkan, dan kebiasaannya proses bisikan ini dia akan lebih hebat dan lebih berjaya bila mana orang yang terkena bisikan tu ialah orang yang jahil tentang hukum agama, tak tahu apa. Tapi dia nak cari agama, tapi dia dah cari dalam wajah yang salah. Okey. Sebagai contoh dia sebut sini, kalau kita tanya kepada orang yang mengamalkan tarekat, mereka akan sayang kepada amalan yang terdapat dalam tarekat itu. Mereka akan melakukan amalan-amalan yang ada dalam tarekat tersebut. Mereka tidak meninggalkan wirid-wirid itu. Bahkan lebih ajaib, mereka merasa amat tenang sekali bila mana mereka melakukan benda itu. Ini contoh-contoh tazyin. Kita ambil contoh lain, contoh golongan Syiah. Antara apa yang ada dalam Syiah ni ialah sabbus sahabah. Sabbus sahabah ni maksud dia apa? Mencela sahabat. Waktu kita orang Sunni ni, orang Sunnah, dengar orang cela sahabat, kita tak rasa benda tu tenang. Tapi golongan Syiah yang membesar dengan amalan itu, mereka rasa mereka lebih dekat dengan Tuhan apabila mereka mencaci maki sahabat. Mereka lebih melakukan amalan berpahala bila mana mereka mencaci maki sahabat. Mereka rasa mereka sedang memberikan ibadah terbaik bila mana dalam salat dia orang ada disulami doa-doa maki sahabat. Maknanya syaitan dia boleh divert, qarin tu dia divert benda yang totally salah, tapi ada orang dia tenang dengan benda tu. Dia rasa elok, dia rasa tak ada apa-apa yang mengurangkan dia, tak ada apa-apa yang mengganggu dia. Bila mana dia dah sebut saya tenang dengan cara tu, maka habis ceritalah kita nak cakap apa lagi dengan dia. Sebab dia dah kata dia tenang, dia nak cari, tiba-tiba kita kata buang yang tenang tu, ambil yang lain. Sebab yang tenang yang kamu buat tu salah. Dia ambil masa, sebab dia dah seronok dengan benda tu. Mata dia telah dikelabui, mata dia telah pun disamari. Okay. Bahkan kita boleh katakan di sini, ni Hamka sebut, ianya menyerupai satu perasaan seperti perasaan seseorang yang jatuh cinta. Bila mana dia dah minat, dia dah jatuh cinta pada benda tu, dia akan melekat. Ada yang kata mereka tidak dapat menceritakan kesedapan yang mereka dapat daripada amalan-amalan itu. Oleh itu mereka sayang ingin meninggalkan amalan itu walaupun salah. Sebab dia dapat ketenangan, sebab dia dapat segala benda yang dia duk cari selama ni. Sebab itulah kalau kita tengok golongan yang terlibat dengan mana-mana kelompok yang sesat, kalau dia dapat yang ni, dia sangat sukar. Dia dah pekat. Sebab tugas syaitan memekatkan lagi dia punya kesesatan. Bila mana kesesatan tu dah pekat, dah berkeladak dah, dia akan seronok duduk dalam tu, maka dia akan payah nak keluar. Saya bagi contoh, walaupun contoh tu macam, orang kata pun macam jahat sikit lah. Okay. Lalat, orang kita sebut kan, lalat kalau dah biasa makan tahi, pergi tempat cantik pun nak balik ke lubang tahi juga. Sebab dia dah biasa yang tu. Walaupun haiwan lain tak suka pun tempat tu, tak ada orang suka duduk dalam lubang tahi tu, tapi dia ada makhluk yang memang dia suka duduk situ. Walaupun seluruh orang memandang benda tu tak elok, okay, akan ada orang-orang seperti itu. Okay. Ingatlah bahawa keindahan dan kesedapan yang dapat itu kerana ia telah dicantikkan oleh syaitan. Apabila sesuatu amalan itu salah, syaitan tidak akan kacau. Sebab itu orang yang berwirid dengan wirid yang tidak jelas boleh sampai beribu-ribu kali, dan boleh buat sampai berjam-jam. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang yang terlibat dengan zikir-zikir yang pelik-pelik ni, ada dia buat zikir macam zikir kita lepas mayang. Tak, zikir kita lepas mayang ni sekejap Yang sunnah ni bahkan ada orang pun payah nak konsisten, sebab yang kita buat ni betul. Dia macam ni, benda berpahala betul, dia generate pahala kebaikan bila mana kita buat. Kebiasaannya dia agak sukar untuk memberi konsisten pada orang yang buat. Semua orang, tak kira lah orang tu orang saleh ke orang biasa-biasa je, bila mana benda tu betul, dia akan ada ujian yang berat, iaitu untuk konsisten di atas benda betul, berat. Tapi kalau benda salah, dia seronok, dia boleh konsisten di atas benda salah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang zikir melompat, dia boleh upgrade daripada duduk dia berdiri.
Daripada berdiri, dia berjoget. Joget, tak kick lagi. Ambil pisau, tikam kepala. Benda tu berlaku. Tuan-tuan boleh tengok. Setengah-setengah tarekat yang melampau. Dia sampai kepada, orang kata apa, kepada dia punya pertunjukan yang hebat ni. Dia dah macam pertunjukan sarkas dah jadi. Dah boleh melompat. Contoh, orang-orang yang terlibat. Tuan boleh tengok dalam YouTube ni bukan main. Banyak tarekat-tarekat. Contoh-contoh video-video ekstrim. Sufi-sufi yang ekstrim. Tak semua salah. Cuma saya kata ada contoh-contoh sufi yang ekstrim. Bila mana dia dah naik height dia tu, dia dah sampai kepada zikir dia yang tak jelas dah dia sebut apa. Waktu tu, dia tak jadi duduk dah. Dia dah berdiri dah. Dan waktu dia berdiri tu, dia dah ada lenggok-lenggok yang lain macam. Bahkan dia pergi kepada pertunjukan yang lebih dahsyat. Sebab tu kita akan tengok setengah-setengah sufi yang melampau, dia dah jadi macam taipusam Hindu. Dia dah start cucuk besi dekat lidah. Dia dah start tikam sini, tikam sini, tikam sini. Semua dia boleh buat. Tapi lepas selesai daripada tu, kita cubit dia pun dia menjerit. Tapi waktu dia tengah syok tu, dia tengah masuk elok tu, dengan fana elok tu, yang tu ambil pedang, bagi tembus sampai ke belakang. Tak ada apa. Tapi biasa pertunjukan ni kalau kena tikam pun, darah tak keluar mengalir. Sebab apa? Sebab ada benda lain duk tahan. Biasanya lah. Biasa kita kena apa-apa kan, mesti darah akan keluar. Sebab saya ada tengok satu video. Video tu satu tarekat di Iran. Dia orang tu Syiah, tapi dia orang tu bertarekat yang luar biasa. Dia bukan Syiah ini, Syiah yang jenis pergi hauzah, yang jenis pergi dengar ceramah ni, bukan. Syiah yang memang masuk dalam tarekat lagi. Dia orang simpan rambut panjang macam rocker zaman 80-an, 90-an. Semua style macam tu. Tak ada style lain. Dia akan berzikir. Last sekali dia akan buat pertunjukan apa? Dia akan tikam. Dia akan tikam pisau daripada bawah ni, tembus sampai ke lidah. Darah tak ada setitik apa-apa. Maka benda tu benda-benda yang kita harus mencurigai. Tapi seronok. Dia orang seronok dengan benda tu. Dia orang tak rasa letih. Dia orang tak rasa lenguh. Lepas selesai semua sekali, baru dia orang rasa. Okay. Tapi dia orang seronok lah. Bahkan dia orang akan tanya, esok kita nak buat kat mana pula? Sebab benda tu jadi sedap. Okay. Dia beza dengan salat, dengan ibadah-ibadah yang lain yang memang duduk di atas kebenaran ni. Okay. Cuma ayat ni nak memberi maksud bahawasanya syaitan tugas dia akan fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okay. Potongan ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ma baina aydihim, apa yang di depan, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang. Depan bermaksud masa hadapan. Syaitan akan membisikkan kepada kita, kalau kamu melakukan sebegini, maka kamu akan dapat itu. Dalam contoh, balik pada contoh tarekat tu, kalau kamu buat zikir ni, maka kamu akan naik maqam. Bukan setakat dapat pahala besar, tapi kamu akan naik maqam. Maqam kamu berbeza dengan maqam orang lain. Kamu tak digolongkan dengan orang awam dah. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Jadi daripada unsur nak bersih diri, tiba-tiba berubah jadi ego, sombong pula. Patut zikir tu bersih diri, bagi rendah diri, bagi rasa diri tu tak ada nilai. Tapi bila mana masuk kumpulan tertentu, dia berubah. Okay. Syaitan yang jadikan benda tu hebat. Okay. Dan di belakang, wama khalfahum, bermaksud syaitan cantikkan kepada kita apa yang telah terjadi dahulu pada kita. Yang ni pun kita dah sebut sebelum ni, cuma saya nak kena sebut sekali lagi, iaitu syaitan jadikan kesilapan lampau sudah dibalas dan berbaloi dengan kita join yang baru ni. Dia, kalau tengok golongan-golongan yang join benda-benda yang sesat ni, kebiasaannya orang yang tersasar hidup pada zaman lampau. Dia orang bukan orang yang mengamalkan agama yang baik, tiba-tiba jumpa satu kumpulan tarekat ni, dia join. Waktu dia masuk, maka dia akan dijanjikan dengan bulan bintang. Dosa-dosa kamu yang lepas akan terampun. Dan kamu stay dalam kumpulan ni, makam kamu lebih baik. Dan dia akan hilangkan semua kesilapan-kesilapan lampau. Jadi nak sebut pada kita, itu contoh tarekat lah. Bagi contoh orang yang tak terlibat dengan mana-mana, bila mana dia buat dosa, dosa tu berkait dengan hak orang. Bila mana dia buat sesuatu, dia dah insaf, dia dah bertaubat, tapi dia tak pulangkan hak orang, tiba-tiba dia rasa dia dah okey.
Macam saya beri contoh sebelum ni kan, ada setengah orang dia terlibat dengan macam-macam kesalahan, sama ada kesalahan moral, kesalahan yang pecah amanah. Tiba-tiba dia dah insaf. Dia insaf, dia pergi umrah, dia bagi sedekah dekat orang dalam 20-30 ribu. Dulu rasuah juta, bagi sedekah lepas taubat ni puluh-puluh ribu je. Tiba-tiba rasa macam okey dah kot, orang tak ingat dah cerita rasuah dulu-dulu tu. Itu pun termasuk daripada tazyin syaitan. Yang lepas, yang berkait dengan hak orang, kamu kena pulang kan. Itu ialah hak orang. Okay. Kamu kena settlekan hak orang tu. Okay. Tapi dengan kamu fikir macam tu, dia belum selesai. Kamu semayanglah banyak mana pun, umrahlah berapa kali pun, ambillah package apa pun, dia tak akan clearkan dosa lepas sekiranya dia berkait dengan hak-hak orang. Jadi dia kena sempurnakan hak orang tu. Okay. Kemudian kita tengok dalam ayat tu, wa haqqa alaihimul qaul, dan ditetapkan kepada mereka satu perkataan. Haqqa ditetapkan, alaihim ke atas mereka, al-qaulu, satu perkataan. Perkataan itu ada berbagai-bagai maksud di sisi ahli tafsir. Ada yang mengatakan al-qaul di situ maksud dia al-azab. Dengan sebab mereka dah melekat, dah pekat dengan kawan yang jahat, bisikan yang jahat, nafsu kebinatangan, tabiat dah berubah kepada tabiat kesyaitanan apa semua tu, maka kami telah cop pada mereka dengan satu kata, iaitu mereka pemilik azab. Pasti akan kena azab. Okay. Itu secara mudah dan secara ringkas. Fi umamin qad khalat min qablihim, dan mereka itu akan bersama dengan umat-umat terdahulu yang sejenis dengan mereka, iaitu yang satu perangai dengan mereka, yang satu kerah kepala macam dia orang, degil macam dia orang juga. Minal jinni wal ins, dan umat terdahulu itu termasuk jin dan juga syaitan. Innahum kanu khasirin, dan mereka itu sesungguhnya tergolong dalam golongan yang confirm rugi. Tuhan kata khasirin. Orang belajar bahasa Arab dia tahu ini ialah khasirin, ialah kata yang menunjukkan sifat yang sedia ada pada dia orang, iaitu memang dia orang bawa sifat rugi. Dia orang tu memang buat apa-apa pun memang jenis rugi. Saya tak ingat apa istilah dalam bahasa Arab, isim fa'il ke isim, rasanya isim maf'ul. Okey, macam kita baca ayat dalam surah Al-Mulk, bila mana Tuhan kata tengoklah burung, awalam yarau ila at-tayri, macam mana kami jadikan burung itu safatin wa yaqbidn. Burung itu memiliki keupayaan terbang. Safat tu maksud dia burung tu boleh terbang. Memang sifat burung boleh terbang. Sifat burung dia boleh terbang. Macam mana sifat ikan, dia boleh hidup dalam air, dia tak boleh hidup di darat. Dia pemilik sifat. Jadi Tuhan nak sebut pada ayat 25 ni, yang ada qarin jahat, yang ada tabiat kesyaitanan, mereka sudah ada cop pemilik azab, dan mereka akan rugi. Sebab rugi itu sifat yang sudah ada pada dia orang. Mereka itu buat apa-apa pun rugi. Sebab apa? Buat ibadah, letih tubuh badan, rugi. Sebab ibadah yang dia orang buat tu tazyin daripada syaitan. Satu kecantikan yang menipu yang telah syaitan buat. Okey. Itu ayat 25 ni ialah ayat yang menjadi tema utama bagi surah Fussilat ni. Nak cerita pada kita, orang yang kafir, kalau mereka terlibat dengan kekufuran, terjerumus dalam kekufuran, Tuhan bagi jadi sepanjang-panjang dia kufur tu, semua jadi apa yang dia nak buat. Sebab tu kita akan tengok golongan tarekat tertentu kaya, ada orang dia tertipu dengan kayanya tokoh tarekat tu, ataupun mudahnya urusan tokoh tarekat tu, sedangkan dia tu tak betul. Dan apa yang Tuhan jadikan pada dia tu ialah istidraj, bukan karamah. Tapi sebab tertipu panggil karamah. Okey. Jadi keberjayaan golongan yang tak betul bukan kayu ukur kepada kebenaran. Okey. Kemudian ayat 26. Ayat 26 Tuhan sebut. Pada ayat 26 ni Allah Taala sebut tentang cara bercakap golongan yang menentang kebenaran ataupun menentang Rasul. Dialog orang-orang yang menentang kebenaran. Style fikir orang yang menentang kebenaran, ataupun pattern orang menentang kebenaran. Dalam ilmu tafsir dia panggil syikayah. Syikayah ni ialah satu ayat, kumpulan ayat dalam Quran
yang membawa pattern orang-orang yang menentang Quran. Maknanya dari segi cara bercakap, dari segi cara bergaul, dari segi cara berurusan, muamalat, ini pattern dia. Dan sebahagian para ulama menyebutkan petanda ayat-ayat syikayah ni ialah dia ada qalu di hadapan ataupun qala. Okey, kita tengok ayat ni kan. Wa qala alladhina kafaru. Ada perkataan qala. Qala tu maksudnya Allah Taala ambil sebiji dot cara orang yang menentang Rasul dia bercakap waktu dia tak boleh terima kebenaran. Okey, tengok cara dia orang cakap macam mana. Wa qala alladhina kafaru. Dan orang-orang kafir itu berkata. Ni orang kafir zaman Nabi. Dan boleh jadi cara orang kafir zaman Nabi ni pun akan berulang pada zaman sekarang, zaman akan datang sampai kiamat. Kalau dia tak cakap bahasa Arab pun pattern dia tu sama. Okey, kita tengok. Wa qala alladhina kafaru. Berkata mereka orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Bila mana dia dengar Nabi baca Quran, Nabi sampaikan Quran, sahabat kempen Quran, apa dia orang kata? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan lagi kamu dengar Quran itu. Walghaw fihi. Dan bila mana kamu dengar Quran itu dibaca, lawan bacaan Quran tu dengan laghakan bunyi lain. Lagha ni maksud dia bunyi nyanyian, bunyi alat muzik, bunyi orang syair, bunyi orang berjoget. Semua duduk dalam perkataan lagha. Okey. Kata Allah Taala, antara pattern orang tak nak terima kebenaran, dia akan kempen orang yang bawa kebenaran ni untuk diganggu majlis-majlis yang menceritakan kebenaran. La'allakum taghlibun, kata orang kafir. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kamu buatlah riuh rendah, tepuk sorak supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Okey. Maksud ayat ni bukan maksud secara literal. Ada majlis baca Quran, lepas tu dengar orang pasang muzik kat tepi. Itu salah satulah, salah satu. Sebab bila mana Quran dipasang, Quran diperdengarkan, tuntutan pada kita semua yang Muslim ni untuk beri perhatian. Sebab Quran jelas beri arahan, wa idza quri'al Quran, bila mana dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Pasang telinga, tolong perhati ayat apa dia baca, ayat tu bercakap tentang apa. La'allakum turhamun. Moga-moga kamu mendapat rahmat, turun rahmat pada kamu bila mana kamu memberi perhatian. Dan Tuhan kata fastami'u lahu wa ansitu. Dengar Quran tu dan diam. Diam tu bukan diam tidur lah. Diam tu ialah diam beri perhatian. Sebab kalau kita bercakap, orang yang baca Quran pun duduk baca Quran, kita takkan boleh tally apa yang sebenarnya sedang dibawa dalam bacaan Quran tu. Okey. Tiba-tiba datang orang kafir, bila mana dia orang dengar Quran dibacakan, sama ada Nabi ke yang baca ataupun sahabat ke yang baca, dia orang akan cepat-cepat tenggelamkan suara pembaca Quran ataupun orang yang terang isi Quran tu dengan buat gangguan lain. Tuan-tuan tengok, trend seperti ini ada pada mana-mana zaman bagi golongan yang menentang kebenaran. Tuan-tuan tengok di Aceh, ada beberapa orang ustaz-ustaz yang pergi menyampaikan kuliah, antaranya Dr. Firanda dan macam-macam lah. Tuan-tuan boleh tengok. Okay. Waktu nak sampai kuliah pertama, kacau pintu masjid tu. Orang kata apa? Kocok pintu masjid tu sampai nak tercabut. Okay. Lepas pada tu, kita ikut dia punya permintaan, kuliah dibubarkan. Tak ada. Sebab tak suka kawan tu datang. Sebab dalam isi kuliah tu dia bahas, salah satunya adalah khurafat yang dilakukan oleh golongan orang-orang Aceh ni, iaitu amalan puasa mutih. Puasa mutih ni apa dia? Puasa makan benda putih sebab nak bagi bersih diri. Lepas tu duduk dalam satu tempat macam suluk apa semua. Itu ada. Benda tu ada. Jadi dia tak suka datang Dr. Firanda ni nak cakap benda tu. Itu satu hal. Okay. Lepas pada tu, bila mana orang semayang, kuliah dah bubar, masuk azan isyak, salat isyak, yang geng-geng kaki kacau ni dia tak salat. Tapi dia duduk di celah-celah saf orang, sambil pegang parang, sambil pegang cangkul. Itu okey lagi. Yang dahsyat lagi, buka handphone pasang lagu pula. Sebab tu kita kata ustaz-ustaz di tempat-tempat lain, tempat-tempat tertentu,
dia punya penentangan tu kita dengar sakit kepala. Kita tak boleh nak adab. Ada manusia yang seperti itu. Orang duk solat tu, dia tak semayang, dah lah datang tak pakai baju, seluar pendek pula. Okey, bawa parang macam-macam senjata. Mengaku diri itu Muslim. Okey. Lepas tu orang semayang, dia pasang lagu. Entah lagu dandut Aceh mana dia pasang. Kacau orang semayang. Okey. Persis sama macam apa yang Quran sebut. Bila mana orang cerita kebenaran, tak boleh terima, ganggu majlis orang. Yang jenis ganggu majlis orang ni macam-macam. Sama ada orang bawahan ataupun orang atasan. Orang atasan mungkin tarik tauliah. Umum tu kita sebut. Okey. Orang bawahan mungkin kacau, buat rusuhan. Boleh. Semua benda ni boleh berlaku. Keadaan ni boleh berlaku. Cuma nak katanya pattern dia sama. Sebab tu kita tengok bila mana orang bawa kebenaran, akan ada suara-suara sumbang kata, ni apa golongan ni cakap hadis sahih selalu. Ada orang dia tak selesa. Ada penceramah yang tak selesa. Bila mana isi kuliah dia, kita clarify apa yang dia sebut tu tak betul. Sebab memang bukan mudah untuk satu orang yang selalu duk cakap benda ni tanpa cross check. Dia kuliah, dia tak buat apa-apa, cross check pun apa yang dia nak kuliah. Sama ada sebelum kuliah tu dia tak baca apa-apa, ataupun dia memang datang dengan bahan-bahan yang tak clear. Bila mana ada orang clearkan balik, agak sukar satu orang tu dia nak terima on the spot teguran tu. Jadi cara untuk tutup, dia kata kuliah-kuliah yang geng-geng ni yang selalu duk sebut Quran, selalu duk sebut hadis sahih ni, tak payah dengar. Kan sama lebih kurang macam musyrikin Mekah. Kita tak kata dia orang musyrikin Mekah, cuma kita nak kata bunyi lebih kurang. Bunyi bercakap, cara progression lebih kurang. Sebab kita tengok ada sebahagian tempat, sebahagian badan tertentu, bila mana dia orang nak gariskan tanda penceramah tu perlu dihindari dan diwaspadai, kerap mengeluarkan hadis-hadis sahih. Itu indikator sebahagian tempat suka sangat baca hadis sahih ni, membahayakan masyarakat. Sebahagian orang suka baca ayat Quran ni, make something very emergency, tak boleh. Benda tu sangat membahayakan. Ada, walaupun sekarang dah kurang, walaupun kita tak nafikan dengan perkembangan media sosial ni, sebahagian besar rakyat dia dah sedar benda tu. Ada sedar benda tu. Sebab benda-benda ni dulu memang dah ada dah pun, cuma dia tidak di media kan. Bila mana dah ada media, dia ada orang kata apa, timbal balik lah. Yang ni bagi tahu dia punya pandangan, yang ni bagi tahu punya pandangan. Cuma nak katanya pattern tu pattern yang sama. Cuma sekarang ni dia tak ada undang-undang boleh block orang punya FB untuk buat live, tapi dia boleh strike orang. Macam-macam dah zaman sekarang ni. Cuma nak katanya kalau undang-undang tu boleh dibuat, mereka akan buat lah. Dia orang akan block lah, dia orang akan tutup. Cuma nak katanya dia punya pattern sama. Musyrikin, bila mana dia orang tak boleh lawan dan hujah Nabi, inilah yang dia orang lakukan, iaitu dengar saja orang baca Quran, ilghau fihi, pasanglah apa saja benda yang boleh ganggu sehingga tenggelam orang yang baca Quran tu. Tu zaman dulu. Zaman sekarang buatlah apa benda yang boleh cut off terus, jangan bagi bunyi satu pun. Okey. Kemudian ayat yang ke-20 27 Tuhan sebut pada ayat yang ke-27 falanudhiqannal kafaru 'adzaban shadida walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun. Kita tengok terjemahan. Dalam terjemahan dia kata apa? falanudhiqannal kafaru 'adzaban shadida. Ayat yang ke-27 ni takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi, Tuhan kata, maka demi sesungguhnya kami akan merasakan kepada orang-orang kafir itu akan azab seksa yang seberat-beratnya. falanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban shadida walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun. Dan kami akan rasakan kepada mereka, kami akan balas kepada mereka seburuk-buruk balasan atas kerja jahat yang telah mereka lakukan. Perkataan ya'malun dalam Al-Quran maksudnya pekerjaan yang dibuat dengan niat. Maknanya nak halang Nabi supaya jangan baca Quran tu bukan perbuatan tak sengaja. Memang sudah dirancang, memang sudah dimusywaratkan, memang sudah dikonspirasikan. Okey.
Pada ayat ni kita tengok apa yang disebut, falanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban syadida. Pasti Tuhan kata, dan tidak syak lagi, kami akan beri orang-orang ingkar itu rasa azab yang keras. Okay. Penekanan yang kuat dalam ayat ni bila mana Tuhan guna perkataan falanudhiqannal ladzi, mereka pasti akan rasa, okay, iaitu mereka yang menghalang Al-Quran dari diajar kepada manusia, sudahlah tidak mahu menerima Al-Quran, menghalang pula orang. Mereka berusaha untuk menentang dan memalingkan orang daripada Al-Quran, dan kerana itu mereka akan dikenakan dengan azab yang teruk. Maknanya ayat ni ialah ayat takhwif ukhrawi, ancaman. Mereka akan dikenakan dengan azab yang keras, sangat pedih. Ada penekanan dengan perkataan syadidan itu. Bila mana Tuhan kata falanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban syadida, kami akan rasakan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat-sangat pedih. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ni dia ada sawta azab. Sawta azab, bila mana Tuhan cerita tentang irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad walladzina jabu as-sakhra bil wad. Tuhan cerita tentang kaum Samud, kaum Ad, wa fir'aun dzil autad, dan juga Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Itu dalam surah Al-Fajr. Tuhan kata mereka-mereka yang jahat ni, kaum Samud, kaum Ad, Firaun, fa aktharu fiha al-fasad, mereka ni banyak buat kerosakan atas muka bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan kerosakan atas muka bumi? Adakah mereka suka bom orang? Mereka suka perang dengan orang? Bukan. Negara dia orang fasiliti hebat. Cuma tugu-tugu kesyirikan tu banyak. Lambang-lambang kesyirikan banyak. Okay. Sebab tu Tuhan sebut alladzina taghaw fil bilad. Mereka itu sangat-sangat melampau dalam negara mereka. Tuhan sebut fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Kami akan curahkan kepada mereka satu hentaman azab yang kalau kena sekali hancur habis. Saut dalam bahasa Arab bermaksud satu benda, sama ada kayu ke ataupun tangan orang yang kuat, yang sekali dia tampar orang tu rebah, tak boleh bangun. Dalam bahasa Arab dia panggil saut, pukulan macam tu. Tak kira lah dia guna kayu ke ataupun dia guna tangan dia sendiri. Maknanya orang tu sangat kuat. Bila mana Tuhan kata sawta azab, aku ni memiliki sawta azab, aku tak perlu bagi azab banyak kali nak hancurkan kamu, bagi sekali kamu boleh hancur. Sebab tu orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu bila mana Tuhan guna perkataan saut ataupun jild, dia ada beza. Saut maksud dia ialah pukulan menggunakan sesuatu ataupun tangan, tapi sekali je orang tu akan hancur, orang tu akan rebah. Kan ada orang dia ada kekuatan, dia tampar orang, tampar sekali mati terus. Antaranya ialah Nabi Musa alaihissalam. Kita dah baca kisah dia pada surah sebelum ni, iaitu surah Ghafir dan juga surah-surah yang lain cerita kekuatan Nabi Musa ni. Bila mana dia tampar orang, dia tampar satu orang Kipti, tampar sekali jatuh, rebah, mati. Dia bukan tampar kawan tu pening, tambah lagi satu. Tak. Itu Arab dia panggil saut. Dan kadang-kadang pukulan tu dia bukan guna tangan, dia guna benda lain. Contoh dia guna rotan, tapi kekuatan tenaga yang Tuhan beri pada dia, dengan rotan tu orang tu tak bangun dah. Dia bagi sekali dengan kayu apa, orang tu tak bangun dah. Beza dengan jild. Jild ni pukulan berulang kali sehingga orang tu sakit. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil sebatan lah. Macam kita ni kan, di negara kita ni kan ada hukuman sebatan. Ada sebatan sivil, ada sebatan syariah. Sebatan syariah ni sakit juga. Orang yang kena berulang kali tu sakit. Cuma sebatan yang mengerikan ialah sebatan sivil lah. Hukuman sivil. Yang tuan-tuan boleh tengok di orang buat demonstrasi di penjara apa semua. Saya ingat pengarah penjara Perlis, dia datang Jabatan Mufti, dia baru tukar daripada Kedah, dia datang sini beberapa bulan yang lepas lah. Dia cerita tentang hukuman sebat yang dilakukan di negara kita. Sebab dia banyak mitos, dia banyak juga cerita orang tukuk tambah. Orang kata sebat tu sampai boleh
hancur isi punggung tu boleh hancur sebab rotan tu direndam dengan air sekian, letak dalam racun sekian. Cerita tu tak ada. Letak racun tu tak ada. Dia guna rotan biasa je. Rotan yang mungkin digunakan oleh guru sekolah, tapi dia punya rotan tu lagi mampat, lagi tumpat lagi lah. Rotan tu hanya menggunakan tenaga orang yang merotan tu. Dan dia ada teknik rotan tu. Bukan semua orang lah boleh rotan. Dia ada orang yang rotan, contoh 6 sebatan. 6 sebatan tu semua pada tempat yang sama saja. Dia kena. Satu line saja. Kena dekat bungkuk tu, satu line saja. Cuma teruk lah. Maknanya habis kena 6 tu, ambil satu pensel 2B, letak celah bungkuk dia tu. Lepas. Tak jatuh. Tapi berkecai habis lah. Ada yang pandai, dia susun 6 tu ada line, semua 6 ada. Tapi walaupun 6 tu ada line, darah memang keluar lah. Sebab kena sekali tu pun dah panggil mak ayah semua dah. Apatah lagi sampai 6. Cuma nak katanya, dia tak ada letak apa-apa bahan pun. Dia hanya bergantung kepada kekuatan orang yang rotan tu. Itu pun jild dia pukulan berulang kali pun sudah boleh menghancurkan orang. Apatah lagi pukulan yang satu kali hentam tu orang jatuh terus. Maknanya lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat. Sebab hukuman-hukuman seperti ini bila mana Tuhan sebut falanudhiqannahum, mereka pasti akan kena, akan rasa. Kemudian Tuhan sebut pada penghujung ayat 27 tu, walanajziyannahum, dan kami akan beri balas pada mereka aswa'a. Aswa'a ni ialah isim tafdil. Su' maksud dia buruk, aswa'a paling buruk. Aswa'alladzi kanu ya'malun, balasan yang paling buruk di atas kerja jahat yang telah diniatkan terhadap Rasul dan terhadap kitab suci tu. Sebab diorang bila mana dengar orang baca Quran, diorang sendiri fikir macam mana cara nak bagi Quran tu tak dapat disebarkan. Jadi Tuhan memberi rasa kepada mereka macam mana rasa pedihnya orang yang bawa wahyu tu terhalang. Maka rasa yang sama juga kamu akan rasa di akhirat sebagai balasan jahat yang kamu buat. Ayat yang ke-28. Penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Tuhan kata, zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Itulah balasan bagi musuh-musuh Allah, iaitu api neraka. Kalimah jaza' adalah balasan yang mereka pasti akan terima, tak boleh tolak. Tapi maksud perkataan itu, dia ada elemen yang ianya akan berterusan diterima. Jaza' ni maksudnya ialah benda yang kita akan terima selalu. Contoh orang kerja, dia punya gaji, bonus tu benda yang akan terima selagi dia dalam perkhidmatan. Dia bukan hadiah. Hadiah ni jarang-jarang orang bagi. Mungkin kita tak dapat sekerat jaza'. Jadi Tuhan kata, zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Ataupun dalam bahasa mudah nak bagi faham, inilah upah kepada musuh-musuh Tuhan di dalam neraka. Inilah gaji harian yang mereka akan terima dalam neraka. Maknanya Tuhan guna satu perkataan. Perkataan tu membawa maksud, orang kata apa, sarkastik sikit. Sarkastik ni maksud dia apa? Dia macam nak main-main. Inilah hadiah dia. Tapi hadiah tu biasa orang akan faham upah hadiah ni benda yang sedap. Tapi Tuhan kata inilah balasan kepada musuh Tuhan di neraka. Bila mana sebut balasan umum lagi, tapi bila mana sebut neraka maksud dia azab tu. Dan dia orang akan dapat secara continuously, istimrar, dia orang akan dapat secara berterusan. Bukan sekali kena lepas tu rehat 2-3 minggu baru dapat. Okey. Bandingkan kalau di dunia, ni dalam tafsir disebut, kalau seorang membunuh ramai orang, paling banyak dia boleh dibunuh balas adalah sekali sahaja, kerana dia hanya ada satu nyawa. Tapi kalau di akhirat Allah Ta'ala bunuh dia berkali-kali, sakitnya berkali-kali, rasa pedihnya berkali-kali, maka itulah yang disebutkan dengan jaza', iaitu balasan yang Tuhan akan beri pada mereka. Lahum fiha darul khuld, khusus bagi mereka dalam neraka itu negeri yang kekal abadi.
Bila mana Tuhan guna perkataan fiha, bermaksud mereka akan tinggal dalam tu dan mereka tidak ada pilihan lain melainkan kena tinggal dalam tu. Mereka tak akan dapat keluar. Seperti mana orang beriman dijanjikan dengan syurga, jannatin fiha, syurga yang mereka akan diami dalamnya. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Jazaan bima kanu biayatina yajhadun. Sekali lagi Tuhan guna perkataan jaza, penutup ayat yang ke-28. Ini ialah balasan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami, iaitu mereka membantah. Tengok, Tuhan guna perkataan membantah. Membantah ni dia macam-macam sudut kita boleh faham. Pertama, bantah secara direct. Direct tak nak terima. Bila mana turun ayat, dah nak pakai. Yang kedua, tangguh dulu. Tapi niat ialah untuk tak nak pakai. Datang ayat Quran, suruh buat, ada orang dia kata, kita tangguh dulu yang ni kot. Tapi tangguh tu, dia nampak tak kasar. Tapi dia punya kemahuan sama macam yang menentang awal tadi. Dua-dua tak nak. Ataupun bagi satu alternatif, satu cara lain untuk lambatkan pelaksanaan ayat itu. Itu pun termasuk dalam perbuatan membantah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Macam orang hina Islam, dia ada dua jenis. Satu hina Islam secara direct, yang tuan-tuan duk tengok sehari dua ni media sosial, macam-macam orang duk bercakap, yang dah kena pukul sampai mulut berkicap pun dah ada. Tak kira lah dia mental tak mental. Yang kedua ialah yang menghina Islam secara indirect ni, yang duk baca hadis palsu, yang duk promote khurafat, yang suruh kata zikir Nabi ni Nabi boleh lah buat, kita kena pakai yang lain. Itu pun bab pada penghinaan, cuma kita tak perasan. Okey, kita beri lalu azal dulu. Okey, ayat yang ke-28 penutup dia, bila mana Allah Ta'ala sebut jazaan bima kanu bi ayatina yajhadun, itu balasan kepada mereka yang telah melakukan kepada ayat-ayat kami dengan cara membantah. Okay. Jadi sikit lagi saya nak tambah pada ayat 26 tadi tu. Ada sebahagian tafsir dia sebut la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Quran. Orang kafir kata bila mana dengar Muhammad dan kawan-kawan dia baca Quran, jangan dengar Quran tu dan buat bunyi bising untuk supaya kamu boleh tenggelamkan bacaan Quran. Sebahagian tafsir dia bawa riwayat yang mengatakan Abu Jahal dan juga beberapa orang daripada pemimpin-pemimpin besar musyrikin Mekah ni yang pegang Darun Nadwah ni, mereka antara orang-orang yang pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat pusat Nabi berdakwah ni, dan diorang akan letakkan telinga diorang di dinding rumah Arqam bin Abi Arqam untuk mendengar Nabi membaca ayat Al-Quran. Sebab mereka mengambil seronok dengan bacaan tu. Diorang rasa lega dengar ayat Quran. Tapi ada satu part dalam diri diorang, kesombongan untuk membenarkan ayat Quran tu betul. Diorang sendiri waktu siang-siang cakap dengan orang-orang pengikut bawah, jangan dengar Quran. Tapi dia orang tahu dengan cara buat bising, dengan berjoget, dengan duk pasang syair apa semua tu, benda tu tidak memberi ketenangan pun. Jadi malam untuk datangkan balik ketenangan tu, dia orang pergi dengar balik Quran. Sebahagian para ulama mengatakan itu azab awal yang Tuhan beri pada Abu Jahal. Lawan Quran, tapi rindu nak dengar. Dia ada orang macam tu. Zaman kita pun macam tu juga. Suka kutuk orang di FB, tapi hari-hari duk belik FB kawan tu. Dia ada penyakit benci tapi rindu. Okay. Benci tu benci, tapi duk belik. Duk belik. Dia ada orang, dia benci, dia block terus. Dia tahu hari ni dia update apa, dia tengok, dia share dekat kawan-kawan. Jadi hari-hari dia duk tengok yang kawannya dia benci tu. Itu azab sebenarnya. Itu azab. Kita tak suka orang tu, tapi kita terpaksa bagi tenaga untuk pergi juga pada benda tu. Faham apa yang dia sebut ni? Dia orang tak suka Quran, tapi dengan sebab nak cari pasal dengan Nabi, jadi orang dengar Quran sekali, dia pun dengar sekali, dia pun jadi pelik. Aku ni lawan Quran, tapi nak juga dengar Quran. Sehari tak dengar rasa semacam.
Ada sebahagian riwayat kata itu azab awal, walaupun nampak macam biasa je, tapi sebenarnya itu ialah bahagian daripada azab yang Tuhan beri. Kamu tak boleh nafi. Secara fitrah kamu tak boleh nafi. Quran itu ada perbezaan berbanding kalam lain. Tambah pula Abu Jahal tu orang yang faham bahasa Arab. Bahasa Arab dia masih lagi elok, lagi dah dia tahu beza syair dengan Quran. Jadi itu nak sebut bagi kita bahawasanya kesan orang kafir ni dia akan makan diri balik terhadap apa yang diorang buat. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Kita akan sambung perbahasan seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-29 dan juga bahagian ke-7 bagi surah Fussilat. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.